Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita nak tahu kenapa kereta-kereta sekarang dia besar-besar tapi enjin dia kecil-kecil je. Contohnya Nissan Almera baru, enjin 1.0 liter 3 silinder. Model sebelum dia pakai enjin 1.54 silinder. Honda Civic yang baru ni 1.5 liter sahaja berbanding model sebelum dia 2.0. Honda CR-V, kereta yang besar, enjin dia sekarang 1.5 liter sahaja berbanding model sebelum ni yang berkapasiti 2.4 liter enjin. Okey, first kali kita kena tengok apakah kelebihannya enjin yang kecil-kecil ni. Enjin yang kecil ni dia ada 3 kelebihan dia, terutamanya untuk pasaran Malaysia ni. Yang pertama ialah dia punya cukai jalan dia murah. Untuk enjin yang kecil, semua rakyat maklum, enjin yang kecil ni cukai jalan dia murah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila enjin ni kecil, dia ada kurang lah komponen yang akan bergeser antara satu sama lain. Terutamanya kalau enjin tu 3 silinder, dia kurang 1 silinder daripada normal 4 silinder. Maksudnya kurang lah komponen yang akan bergeser, menyebabkan lebih jimat lah penggunaan bahan api. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kurangnya penggunaan bahan api, maka kuranglah pelepasan gas-gas tercemar ke dalam persekitaran. Maksudnya enjin kecil ni lebih mesra alam. Tapi enjin kecil ni dia ada satu kelemahan yang sangat besar, iaitu prestasi dan kuasa dia. Yelah, enjin pun kecil kan. Kalau kita ambil enjin 1.0 liter daripada Azia tu masuk dalam Honda Civic, dia akan jadi lemau lah. Sebab nisbah kuasa enjin dan juga berat kereta tu tak cukup. So, macam mana jurutera-jurutera enjin ni nak selesaikan masalah kekurangan kuasa pada enjin yang kecil-kecil ni? Dengan memadankan enjin tu dengan pengecas turbo ataupun turbocharger. Kalau nak explain macam mana turbocharger ni berfungsi, akan jadi lebih teknikal lah video ni. Akan bertambah panjang pula. Jadi mudahnya ialah dia memaksa lebih banyak udara untuk masuk ke dalam silinder untuk pembakaran yang lebih padu. Sebab umum pun memahami, lebih banyak oksigen, lebih padulah api dia. Tapi pengecas turbo ni bukan untuk kereta yang berprestasi tinggi ke? Okey, itu sebenarnya pemahaman zaman dahulu. Sekarang ni dengan kemajuan teknologi enjin, penggunaan pengecas turbo ni sudah jadi lebih meluas. Bukan sekadar untuk prestasi tinggi sahaja, tetapi untuk penjimatan minyak juga. Jadi, itulah sebabnya kenapa kereta-kereta sekarang besar-besar tapi enjin dia kecil-kecil je. Sebenarnya konsep ni bukanlah perkara baru. Kalau kita ingat, pada tahun 2014, Ford telah membawa masuk Ford Fiesta enjin 1.0 liter EcoBoost 3 silinder. Enjin ni punyalah kecil, blok atas dia tu sama besar dengan kertas A4 je. It's fitted with an absolute jewel of an engine. It's a tiny 1 litre 3-cylinder EcoBoost. And when I say tiny, I mean really tiny. The block of that engine would fit on an A4 piece of paper, and it's magnificent. So the engine in this, Yeah, it is phenomenal. 125 horsepower from 1 litre. I know. 125 horsepower untuk enjin yang 1.0 liter. Untuk perbandingan, Honda City sekarang menggunakan enjin 1.5 liter hanya menghasilkan 119 horsepower sahaja. Nampak tu? Enjin kecil tetapi kuasa dia besar. Proton sendiri pernah menggunakan konsep yang sama dalam enjin keluaran diorang, iaitu Campro CFE yang dipasang pada model Exora dan juga Proton Preve. CFE tu maksud dia Charge Fuel Efficiency. Bila ada perkataan charge tu maksudnya turbocharge lah. Fuel efficiency tu menjimatkan bahan api. Malangnya enjin ni pada waktu itu ada banyak masalah teknikal. Mungkin teknologi Proton pada waktu itu belum cukup matang lagi untuk diaplikasikan kepada kereta penggunaan harian. Ada juga orang yang tanya, tahan ke enjin kecil tapi pasang turbocharger ni? Tak meletup ke, tak cair ke je kita paksa-paksa masuk angin dalam dia punya kebuk pembakaran tu? Sekarang ni kita tak perlu takut dah. Teknologi enjin dah maju. Kalau kita tengok enjin Pro 2 Ativa tu cuma 1.0 liter je. Dia pasang enjin Azia tu dengan turbo, dia letak dalam kereta tu.
kita jangan takut. Sebab jurutera-jurutera di dalam Toyota dan Daihatsu ni, dia bijak-bijak. Dia dah buat kajian selama bertahun-tahun sebelum dia aplikasikan teknologi tu dalam enjin kereta tu. Jadi kita tak perlulah risau takut dia tak cukup kuasa ke ataupun maintenance susah ke. Sebab dia dah ditala dengan sebaiknya untuk penggunaan segenap masa dan keadaan. Kalau kita tengok enjin Honda Civic Type R tu, blok dia tu cuma diperbuat daripada aluminium saja, lembut. Tetapi dengan kemajuan teknologi pembuatan enjin, dalam silinder tu Honda punya jurutera letak satu lapisan untuk menampung pembakaran yang tinggi. Itu sebab enjin dia boleh ringan tetapi boleh menghasilkan kuasa kuda lebih daripada 300. Jadi semoga video ini membantu. Okey? Anda sukakan video ini, boleh tekan like dan subscribe. Thank you.